Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi tahun 5. Baik, di sini cikgu akan tunjukkan awak buku teks RPT tahun 5 Nanti awak akan dapat buku teks yang macam ni, RPT tahun 5. Untuk topik pertama RPT tahun 5, awak akan belajar tentang, cikgu besarkan sikit. Unit pertama berkenaan dengan teknologi rumah tangga. Itu dia punya tema besar dia lah, teknologi rumah tangga. Ya. Walaupun orang lelaki pun kena belajar juga pasal rumah tangga, bukan perempuan aja. Tahu masak, tahu jahit, lelaki pun kena juga. Baik. Sekejap ini ialah topik yang pertama. Kalau kita tengok gambar dekat sini boleh nampak Alia dan juga ibu dia berada di kedai berasaskan jahitan. Sekejap sikit. Okey. Perbualan antara ibu Alia dan ibunya. Ibu lihat ini ada banyak sarung tangan di sini, corak jahitannya berbeza-beza. Jadi Alia tunjukkan sarung tangan pada ibu dia. Tengok mana sarung tangannya. Okey, ni sarung tangan dia. Dia kata jahitan dia berbeza-beza pada sarung tangan ni. Ya Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan pada sarung tangan tersebut. Ada macam-macam mata jahitan. Kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dengan corak jahitan yang berbeza. Sapu tangan pun sama. Jadi di sarung tangan ada jahitan berbeza, di sapu tangan pun ada cara jahitan ataupun corak jahitan yang berbeza, macam-macam jenis. Jadi kesimpulannya dekat sini, pada kain tak kisahlah sarung tangan ke, sapu tangan ke, seluar ke, baju ke, ada macam-macam jenis mata jahitan yang digunakan. Bukannya satu jenis saja mata jahitan. Ni ada info penting dekat sini. Sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin ataupun jahitan tangan. Sarung tangan ni ialah artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik. Fabrik ni kain. Daripada kain dia buat jadi sarung tangan. Sama ada dijahit menggunakan mesin jahit ataupun menggunakan jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu? Dekat rumah awak tu ada langsir ke, ada seluar, ada baju. Awak tengok dekat baju, dekat seluar tu apa jenis artikel jahitan yang digunakan. Baik, dekat sini kita nak kenal mata jahitan. Terutama sekali mata jahitan tangan lah. Terutamanya mata jahitan tangan. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, cantumkan kain, daripada dua kain jadi satu kain dicantumkan, jahit. Membuat kemasan tepi, dekat tepi-tepi kain tu lepas dah jahit tu, buat kemasan tepi. Dan sebagai hiasan. Selain itu dibuat juga sebagai hiasan. Yang berikut adalah contoh mata jahitan tangan. Ada beberapa jenis. Lebih kurang ada 6 jenis mata jahitan tangan. Yang pertama sekali jahitan Kia. Jahitan Kia. Di mana jahitan Kia ni, kalau awak tengok gambar ni, cikgu besarkan sikit. Ini ialah jahitan Kia. Ini banyaklah digunakan mata jahitan Kia ni. Banyak. Di seluar awak ada jahitan Kia ni, jahitan dia kecil-kecil ni, macam ni. Dia terus. Jahitan ni digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Nak mulakan jahitan dan matikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelem yang merentas serta menggantikan jahitan mesin. Itu dia jahitan Kia. Yang kedua kita tengok jahitan jelujur halus. Awak tengok gambar dia, jelujur halus. Ni. Dia macam jahitan Kia tapi dia macam berselang. Ada benang, nampak benang, tak nampak benang, nampak benang, tak nampak benang, tapi dia halus-halus lah, kecil-kecil. Apa guna dia? Jahitan jelujur halus digunakan untuk sebagai jahitan tetap. Bukannya jahitan semata. Jahitan tetap tu maksudnya jahitan teruslah sampai bila-bila, tak dibuka. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Itu antara kegunaan jahitan jelujur halus. Yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Ni sama macam jahitan jelujur halus. Dia berselang-selang, ada benang, tak ada benang, ada benang, tak ada benang. Bukan tak ada, tak nampak dia dekat belakang. Baik.
Jadi dia lebih besar sikit daripada jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara. Yang ni jahitan sementara. Kalau jelujur halus tadi jahitan tetap, tak dibuka, memang terus kekal. Jahitan jelujur kasar ni sementara saja. Kenapa sementara? Untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Sewaktu nak jahit tu, dia nak pegang antara kain tu, kan, dia kena ada jahitan jelujur kasar tu dulu. Dah siap jahitan yang tetap, baru dia akan cabut semula jahitan jelujur kasar. Benang ni dia buang. Baik. Seterusnya yang keempat, jenis jahitan yang keempat adalah jahitan insang pari. Ni dekat poket, dekat atas poket seluar dia ni, dekat tepi kain. Ni jahitan bentuk dia. Bentuk dia macam kotak-kotak. Jahitan insang pari. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap. Ini jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Tepi kain tu kalau kita gunting, dia ada macam berbenang kan, berbenang-benang, tak kemas. Kalau kita tak kemaskan, nanti lama-lama dia akan tercabut benang dia. Jadi macam mana nak buat? Gunakan jahitan insang pari, jahit tepi tu, supaya nampak lebih kemas dan lebih bercorak. Seterusnya yang kelima, jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelipit atau bahan hiasan. Ni jahitan sembat ni biasa ni. Cikgu percaya awak biasa guna. Nak jahit lencana tu kan, dan nak jahit lencana gunakan tangan. Jahitan tangan gunakan jahitan sembat. Lencana dekat tudung, dekat baju tu gunakan jahitan sembat. Nak lekatkan sesuatu, ataupun hiasan, patches pada cap, pada bag, gunakan jahitan sembat. Yang keenam, jahitan silang pangkah. Ni jahitan silang pangkah bentuk bersegi, segitiga. Bentuk segitiga, jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap, juga jahitan tetap, bukan jahitan sementara, untuk mengemaskan bahagian kelipit, lipatan atau tepi kain sebagai jahitan hiasan. Nak kemas sama juga, nak kemaskan bahagian tepi dan juga sebagai hiasan. Baik, itu saja 6 jenis jahitan mata tangan. 6 jenis. Yang pertama jahitan kia. Yang kedua jahitan jelujur halus. Yang ketiga jahitan jelujur kasar. Yang keempat jahitan insang pari. Yang kelima jahitan sembat. Yang keenam jahitan silang pangkah. Baik, cikgu nak 6 jahitan ni awak boleh ingat. Yang pertama sekali awak ingat dia punya bentuk dia macam mana, bentuk jahitan tu macam mana. Yang kedua awak kena ingat dia punya fungsi jahitan tu lah, untuk apa. Baik, sekian saja PDPR kita pada hari ini. Kita akan bersambung lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.